Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya pada hari ini, Cikgu Saiful dalam subjek BPP 3023 Asas Perakaunan Perniagaan. Dan pada hari ini kita akan belajar topik baru iaitu daripada bab 5, ledger. Okey, sebelum itu kita tengok apa itu ledger. Okey, ledger ialah buku akaun untuk merekod semua urus niaga perniagaan. Yang mana akaun merupakan ringkasan urus niaga perniagaan yang tepat dan sistematik. Jadi, ledger terbahagi kepada dua jenis iaitu yang pertama ledger am dan yang kedua adalah ledger khas subsidiari. Okey, kita tengok apa itu ledger am. Ledger am adalah merekodkan semua akaun kecuali akaun penghutang dan juga pemiutang. Jadi ada 6 kluster utama dalam akaun ledger am iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan akaun aset, akaun liability, akaun modal, akaun belanja, akaun ambilan dan juga akaun hasil. Akaun hasil ini dah seperti akaun apa saja akaun yang membuatkan kita dapat duit, kita terima duit seperti sewa diterima, faedah diterima. Itu adalah akaun hasil, mana akaun yang melibatkan transaksi yang membuatkan kita mendapat duit. Jadi kita dapat duit, kita akan ikutkan dalam akaun hasil. Dan yang seterusnya adalah akaun ambilan. Akaun ambilan ini berkaitan dengan akaun pemilik syarikat yang kita ambil daripada akaun equity pemilik. Jadi berkaitan dengan equity pemilik, ambilan akan berlaku sekiranya pemilik mengambil harta daripada syarikat kita, syarikat dia. Okey, contoh harta yang dia ambil mungkin dia ambil perabot, dia ambil stok, dia ambil tunai yang dia gunakan untuk kepentingan peribadi dia, bukan untuk kegunaan syarikat. Jadi bila untuk kegunaan peribadi, untuk kepentingan pemilik, kita akan rekodkan dia sebagai ambilan. Seterusnya adalah akaun belanja. Akaun belanja adalah berkaitan dengan apa sahaja yang menyebabkan duit kita semakin berkurang. Contohnya kita bayar sewa. Contohnya kita bayar bil api, bil elektrik dan sebagainya. Itu adalah akaun belanja. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan akaun modal. Akaun modal adalah berkaitan dengan pemilik syarikat. Jadi apabila pemilik syarikat membawa tunai masuk sebagai modal, membawa modal masuk, dan itu kita katakan sebagai akaun modal. Dan yang second last adalah berkaitan dengan akaun liability dan yang terakhir adalah akaun aset. Akaun aset ini adalah berkaitan dengan akaun harta syarikat. Sama ada aset semasa ataupun aset bukan semasa. Tunai, perabot, kenderaan, apa lagi, alatan pejabat dan sebagainya, itu adalah akaun aset. Termasuklah akaun penghutang. Akaun penghutang. Tadi cikgu kata ledger am adalah merekodkan semua akaun kecuali akaun penghutang dan pemiutang. Akaun penghutang. Bukankah akaun penghutang itu adalah aset? Jadi cikgu kata kecuali. Kalau kecuali mana akaun aset, akaun penghutang ini tak masuk dalam akaun aset. Okey, sebenarnya akaun penghutang yang cikgu maksudkan, akaun penghutang yang tak perlu masukkan dalam akaun aset adalah penghutang yang secara individu. Yang kita tetap akan masukkan dalam akaun aset, akaun penghutang yang jumlah penuh sahaja. Contohnya, kita jual barang secara kredit pada pelanggan. Pelanggan kita itu adalah penghutang kepada kita. Betul? Jadi kita jual kepada pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Okey? Okey, ketiga-tiga pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Ataupun kita sebut lebih mudah, penghutang A, penghutang B, penghutang C. Jadi ketiga-tiga penghutang ini adalah penghutang. Penghutang company A, penghutang company B, penghutang company C. Okey? Kemudian katalah penghutang A 1,000, penghutang B 2,000, penghutang C 3,000. 1,000 campur 2,000 campur 3,000. Jumlah dia 6,000. Okey, jumlah yang 6,000 tu tadi yang kita akan masukkan akaun penghutang. Okey, yang ke akaun aset ni tadi akaun penghutang. Jadi 6,000 jumlah keseluruhan dia. Tapi akaun yang individu tadi penghutang A 1,000, penghutang B 2,000, penghutang C 3,000. Jadi 3 akaun kat situ. Ketiga-tiga akaun itu jangan dimasukkan dalam akaun aset tapi masukkanlah dia secara individu. Okey? Begitu juga dalam akaun liability, kita tahu akaun liability adalah antaranya adalah pinjaman, pemiutang niaga, pemiutang lain-lain. Jadi pemiutang A
Pembiutan juga dikecualikan. Okey, pembiutan yang dikecualikan sama juga dengan penghutang tadi. Pembiutan yang dikecualikan adalah pembiutan secara individu, pembiutan A, B, C, D. Okey, tapi pembiutan jumlah keseluruhannya tetap kita akan masukkan ke dalam akaun pembiutan tadi. Okey. Seterusnya kita tengok, tadi kita dah tengok ledger am. Okey, kita tengok ledger khas. Okey, ledger khas adalah merekodkan urus niaga yang secara kredit ataupun secara hutang. Jadi ledger am ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ledger penghutang dan juga ledger pemiutang. Yang mana ledger pemiutang ini terbahagi kepada ledger pemiutang lain-lain dan juga ledger pemiutang niaga. Sebenarnya kalau awak perasan, semua ledger-ledger khas ini kita dah buat dah pun. Okey, yang awak buat ledger penghutang, ledger pemiutang niaga, pemiutang lain-lain, itulah dia sebenarnya nama dia adalah ledger khas. Jadi ledger yang kita belum buat lagi cuma ledger am je. Jadi ledger am ni lah daripada 6 kluster ni tadi yang kita akan buat satu persatu. Jadi pada hari ini kita akan fokuskan topik pembelajaran kita pada ledger am saja, sebab ledger khas tadi, untuk ledger khas penghutang, pemiutang lain-lain dan juga pemiutang niaga kita dah belajar sebelum ini. Jadi pada topik pada kali ini kita akan menjurus kepada ledger am. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apa itu tujuan pembahagian kepada ledger. Okey, ledger. Okey, kita tengok yang pertama adalah mengagihkan kerja. Jadi ledger ni kita dah bahagi-bahagikan, kita boleh bahagi-bahagikan tugas kepada beberapa orang. Sebab apa? Kalau kita tengok ledger, contohnya kita dapat akaun ledger berkaitan dengan jualan, ledger berkaitan dengan belian, ledger berkaitan dengan tunai. Okey? Tunai penerimaan, tunai pembayaran. Jadi kita boleh agihkan kepada beberapa orang untuk buat ledger-ledger kita ni tadi. Okey? Orang A, dia buat ledger berkaitan dengan semua pembelian. Orang B, dia buat ledger semua berkaitan dengan jualan. Orang C membuat ledger berkaitan semua penerimaan-penerimaan tunai. Orang C membuat ledger semua berkaitan dengan pembayaran-pembayaran tunai. Jadi kita boleh bahagi-bahagikan, tugaskan kepada orang. Jadi kerja kita semakin simple, semakin senang, secara semakin sistematik. Yang kedua, ianya akan memudahkan untuk membuat rujukan. Jadi bila kita dah pisah-pisahkan ledger kita ni tadi, kita senang nak tengok, oh akaun ni adalah akaun A, akaun B, akaun C. Kita boleh rujuk dia dengan lebih mudah. Dan apabila kita buat ledger sebenarnya, kita akan meminimumkan kesilapan yang mungkin berlaku. Kenapa kita dapat meminimumkan kesilapan yang mungkin berlaku? Sebab kalau kita buat silap, kita mudah nak kesan dia. Kita mudah untuk cari dia. Sebab ledger biasa kita kena buat, imbangkan ledger tu. Jadi kita nampak kesilapan yang kita dah buat. Jadi kita senang untuk kesan dekat bahagian mana kita buat silap dan kita boleh perbaiki ataupun kita betulkan. Dan seterusnya adalah meningkatkan kualiti. Bila kita dah buat ledger secara tersusun, secara sistematik dan kita dapat mengesan segala perikutan kita, bermakna kualiti akaun kita sangat-sangat baik. Jadi kita dapat tingkatkan kualiti dan membuat akaun yang sangat-sangat bersistematik. Okey, seterusnya kita tengok apa itu format ledger dan macam mana format ledger bentuknya. Okey, kita dah pernah buat ledger khas, iaitu ledger penghutang dan juga ledger pemiutang niaga, pemiutang lain-lain. Jadi format untuk ledger, semua ledger adalah sama. Termasuklah format untuk ledger am. Dia ada banyak lajur macam biasa. Tajuk dia kita akan letak nama akaun apa yang kita buat. Kemudian ada lajur tarikh, butiran, folio, debit, kredit dan juga lajur yang terakhir, lajur baki. Jadi format untuk semua ledger sama ada ledger am dan juga ledger khas adalah ledger yang sama. Okey. Kemudian macam mana kita nak tengok cara kita record ledger am? Okey, kita tengok yang pertama. Kalau kita nak buat ledger am, kita perlu rujuk daripada jurnal am. Kenapa? Okey, ini adalah semua jurnal am yang kita dah buat daripada JA01, JA02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Ada 9 JA, ada 9 jurnal am yang kita dah buat. Untuk rekod ledger am, kita kena rujuk daripada jurnal am.
Sebab daripada maklumat-maklumat journal am inilah yang kita akan pindahkan dia. Kita akan transferkan dia ke dalam ledger am. Jadi tanpa awak siapkan, tanpa awak membuat journal am, awak tidak boleh siapkan ledger am. Sebab sebelum nak buat ledger am, wajib buat journal am. Daripada journal am itu tadi, kita akan transfer dia kepada ledger am. So, journal am adalah rujukan paling penting untuk kita siapkan ledger am. Ingat tu, tanpa journal am, ledger am tidak dapat dibuat. Okey, jadi bila kita dah buka journal am, okey, kita tak journal am yang pertama iaitu JA010818 yang berkaitan dengan baki awal. Okey, inilah journal am pertama kita. Okey. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak transfer kepada ledger. Okey, kita tengok dalam journal am kita ada bank, penghutang, pemerintahan niaga, pemerintahan lain-lain, modal. Semuanya ada 5. Jadi 5 inilah dikatakan sebagai account. Bila dikatakan sebagai account inilah yang kita akan buka dalam ledger am. Okey, macam mana kita nak kena buka? Okey, kita tulis ledger am, buka buku ledger am. Okey, ada 5 akaun, bermakna kita kena buka 5 ledger am, 5 akaun. Yang pertama kita kena buka akaun bank. Kena tulis format dia, kena tulis satu-satu format akaun bank. Kedua adalah akaun penghutang, kena tulis satu-satu akaun penghutang table dia. Kemudian yang ketiga pemerintahan niaga, keempat pemerintahan lain, akaun modal. Okey, selepas kita dah buka akaun-akaun ni tadi, pastikan kita jangan terlupa tulis kod dia LA. LA berapa? LA adalah singkatan kepada ledger am. Kita ambil perkataan awal dia L untuk ledger, A untuk am. Ledger am, kita tulis ledger LA. Kita ada berapa akaun? Kita ada 5 akaun. Bank, penghutang, pemerintahan niaga ketiga, pemerintahan lain-lain 4, dan juga modal 5. Jadi ada 5. Kita tulis LA01. Yang kedua penghutang LA02. Ketiga pemerintahan niaga LA03. Keempat, pemerintahan lain-lain LA04. Yang kelima, modal. Kita tuliskan kod dia sebagai LA05. Jadi yang pertama adalah kita kena buat format ledger dulu. Setelah kita buat format ledger, kita dah kenal pasti ada 5 akaun ni tadi, barulah kita transfer dia semua. Alright? Kita tengok bank. Okey, bank, akaun bank. Okey, kita tengok pada ledger akaun bank. Akaun bank pada bahagian debit dia adalah RM35,000. Bermakna bahagian debit, kita buka akaun bank kita, bahagian debit kita tuliskan RM35,000. Sama je kita tulis RM35,000. Kemudian, okey, kita tahu pada ledger am ni tadi, JA01 berkaitan dengan baki awal. Jadi couple dia, bank couple dia adalah baki awal. Kemudian pada tarikh kita letak 1 hari bulan 8. Tengok tarikh 1 hari bulan 8, tulis sahaja tarikh 1 hari bulan 8 pada semua tarikh-tarikh dia. Penghutang kita letak tarikh 1 hari bulan 8, pemerintahan niaga tarikh 1 hari bulan 8, pemerintahan lain-lain 1 hari bulan 8, modal 1 hari bulan 8, sama sahaja. Kemudian kita tengok pada akaun kedua iaitu akaun penghutang adalah 1,500 bahagian debit. Kita buka pada ledger am penghutang. Okey, penghutang 1,500 bahagian debit. Kemudian pada bahagian debit penghutang 1,500 kita tuliskan 1,500, pada butiran kita tulis baki awal. Okey, kena ingat untuk journal am yang berkaitan baki awal, butiran kita mesti tulis baki awal. Seterusnya adalah pemerintahan niaga. Pemerintahan niaga, tengok pemerintahan niaga dia terletak pada kolom kredit sebanyak 1,200. Jadi pemerintahan niaga bahagian kredit tuliskan 1,200 dan baki awal pada bahagian butiran. Pemerintahan lain-lain, tengok pada pemerintahan lain-lain. Okey, buka akaun pemerintahan lain-lain. Pemerintahan lain-lain kita tengok dia ada pada bahagian kredit sebanyak RM500. Bermakna kita tulis pada bahagian kredit pada ledger am sebanyak RM500 dan tuliskan pada butiran sebagai baki awal. Begitu juga modal. Kita buka akaun modal, okey, tuliskan modal adalah pada bahagian kredit sebanyak RM34,800 pada bahagian kredit. Tuliskan modal pada bahagian kredit sebanyak RM34,800 dan butiran dia adalah baki awal. Dan bila kita dah siapkan benda tu, jangan lupa untuk kira bakinya. Okey, RM35,000
Okey, bakinya bahagian debit, baki dia adalah 35,000 untuk bank. Untuk penghutang debit 1,500, baki dia adalah 1,500. Penghutang niaga, okey, pada bahagian kredit 1,200. Jadi pada bahagian baki, jangan lupa tulis negatif 1,200 ataupun kurungan 1,200. Kenapa kena tulis begitu? Sebab kita ambil daripada baki kredit. Jadi bila kita ambil daripada baki daripada bahagian kredit, bermakna jadi kalau kita ambil jumlah daripada bahagian kredit, bermakna baki dia mesti ada negatif ataupun kurungan. Okey, kita tengok permintaan lain-lain. Baki dia ada 500 daripada bahagian kredit. Tengok pada baki ada kurungan sebanyak RM500. Begitu juga modal adalah baki dia adalah kredit 34,800. Bermakna kurungan 34,800 sebab kita ambil daripada bahagian lajur kredit. Okey. Kita tengok JA yang seterusnya iaitu Journal Arm daripada JA 020818 iaitu berkaitan, kalau tengok penghutang dan jualan kredit ini adalah berkaitan dengan jualan kredit pada bulan 8 Ogos 2018. Okey, jadi pada tarikh dia ada 31 hari bulan 8. Okey, ada 2 akaun yang terlibat di akaun penghutang dan juga akaun jualan kredit. Alright. Jadi kita buka 2 akaun yang terlibat di akaun penghutang dan juga akaun jualan kredit. Okey cikgu, jualan kredit ni sebelum ni kita dah buat akaun penghutang. Okey, LA02. Okey, sebelum ni kita dah buat LA02, penghutang LA02. Jadi kalau kita dah pernah buat akaun LA02, jangan buka akaun yang baru. Akaun penghutang dia ada satu saja. Semua akaun yang ada jangan buka akaun yang namanya sama sebanyak 2-3 kali. Okey, LA02 kita dah buka akaun penghutang. Kemudian kita buka LA06, nama dia akaun penghutang juga. Tidak boleh. Kita hanya perlu sambung kalau sebelum ni kita dah pada 1 hari bulan 8, kita ada baki awal sebanyak 1,500. Kemudian pada 31 hari bulan 8 ada akaun penghutang juga yang baru. Cuma sambung di bahagian bawah dia sahaja. Jangan buka akaun penghutang yang baru. Kalau kita buka akaun yang baru bermakna kita dah melakukan kesilapan. Alright. Okey, kita dah melakukan kesilapan. Jadi kita tengok balik pada Journal Arm kita tadi. Kita ada 2 akaun iaitu akaun penghutang dan juga akaun jualan kredit. Okey, akaun penghutang, okey, LA02. Akaun jualan kredit kita tak pernah buat. Maknanya kita buka pada bahagian bawah dia. Buat akaun yang baru, kita tuliskan sebagai LA06. Kenapa LA06? Kerana sebelum ni kita dah buat ledger Arm daripada LA01, LA02, LA03, LA04, LA05. Jadi LA yang terakhir adalah LA05. Jadi kalau nak buat yang baru, kita akan sambung bawah dia ni dalam buku ledger Arm. Sambungkan bahagian bawah dia adalah LA06. Apa LA06? Inilah dia LA06 iaitu jualan kredit. Okey, kita akan buat akaun jualan kredit. Alright. Macam mana kita nak record? Okey, yang pertama kita tengok penghutang. Okey, penghutang bahagian debit sebanyak RM3,050. Jadi kita rekodkan pada bahagian debit RM3,050 dan pada bahagian butiran. Okey, kalau sebelum ni kita tulis baki awal sebab JA itu adalah berkaitan dengan baki awal. Okey, dan pada 1 hari bulan. Jadi hanya jurnal yang berkaitan 1 hari bulan je yang kita akan buat dia baki awal. Tapi kalau selain daripada 1 hari bulan iaitu 31 hari bulan, dia bukan baki awal. Jadi jangan letak butiran dia baki awal. Jangan letak baki awal. Kalau awak letak baki awal, salah. Cikgu, kalau tak letak baki awal, kita nak letak apa? Okey, kita tengok penghutang. Penghutang RM3,050. Kita tengok dia couple dengan siapa. Jadi ledger Arm ni, kita akan tengok dia main couple-couple. Okey. Kita letak dalam akaun itu, kemudian pada butiran dia couple dia dengan siapa. Okey, kita tengok penghutang, bawah dia couple dia adalah jualan kredit. Jadi, saya ulang lagi sekali. Kita rekodkan dalam akaun penghutang, rekodkan dalam akaun penghutang. Tengok pada bahagian debit dia RM3,050. So, debit dia adalah RM3,050. So, kita tulis pada bahagian debit RM3,050. Dan pada bahagian butiran, kita tulis nama couple dia. Okey, penghutang couple dia adalah jualan kredit. So, kita tulis je kat sini sebagai jualan kredit. Okey. Jadi, siaplah dia. Jangan lupa tulis tarikh.
Okey, tarikh adalah 31/8. Jadi sini 31/8. Jualan kredit tarikh juga 31 hari bulan 8. Okey, kita tengok pula akaun untuk jualan kredit. Jualan kredit, kita buka akaun jualan kredit. Okey, jualan kredit kita rekodkan dalam jurnal kita adalah bahagian kredit. Okey, RM3,500, RM3,050. Kemudian pada jualan kredit ini kita letak pada bahagian kredit juga. 3050 salin je. Kalau dia kredit, kita salin dia bahagian kredit. Kemudian couple dia. Okey, jualan kredit. Couple dia adalah penghutang. Jualan kredit, couple dia penghutang. So, kita letak nama couple dia penghutang dekat sini. Siap. Maka siaplah kita punya untuk ledger arm yang kita ambil daripada JA02. Simple je. Kita record, mesti ingat couple-couple dia. Okey, butiran, kita record nama-nama couple dia. Tak susah pun buat ledger arm. Senang je. Okey, seterusnya kita tengok cara nak record ledger arm daripada JA03. JA03 ini adalah berkaitan dengan jualan tunai. Jualan tunai berkaitan dengan jualan secara tunai. Okey, jadi kita tengok. Okey, tunai di tangan. Pernah tak kita buka akaun sebelum ni? Kita semak balik akaun kita. Oh, aku tak pernah buat. Jadi kalau kita tak pernah buat, buka akaun yang baru yang dinamakan sebagai tunai. Letakkan LA yang baru iaitu LA07. Kemudian jualan tunai pun, akaun jualan tunai kita tak pernah buat. Kita buka ledger yang baru iaitu jualan tunai LA08. Okey, kita sambungkan saja bawah dia LA08. Alright. Dan bila kita dah tengok tu, macam biasa kita tengok pada kolom bahagian tarikh 31/8. Tuliskan je bahagian tarikh 31/8, 31 hari bulan 8. So tarikh dia tarikh yang sama. Kemudian tengok pada butiran pada jurnal arm tunai di tangan. Bermakna kita akan rekod pada buku tunai. So pada buku tunai kita tengok pada bahagian debit jurnal arm tadi, debit 810, direkodkan pada bahagian debit 810. Pada ledger tunai, direkodkan 810 pada bahagian debit. Okey, apa kita nak tulis pada butiran? Okey, kalau tunai di tangan, couple dia adalah jualan tunai. So, tuliskan nama couple dia iaitu jualan tunai. Okey, bila dah selesai tu buat akaun jualan tunai, kita buat akaun seterusnya iaitu jualan tunai. Okey. Kalau kita dah selesai buat akaun tunai tadi, kita buat akaun jualan tunai pula. Okey, buka akaun jualan tunai. Jualan tunai kita rekodkan pada bahagian kredit. Okey, ambil 810 bahagian kredit. Masukkan dalam jualan tunai pada bahagian kredit. Sebanyak 810. Salin balik. Kalau dia kredit 810, tulis balik 810 pada bahagian kredit juga. Jualan tunai, couple dia adalah tunai di tangan. Jualan tunai, couple dia adalah tunai di tangan. So, kita tuliskan saja tunai. Dan seterusnya kita kira baki kedua-dua akaun ni. Okey. Selesai JA03. Okey. Kita sambung kepada JA04. JA04, jurnal arm JA04 ini adalah berkaitan dengan belian kredit yang kita lakukan pada bulan Ogos 2018. Jadi akaun yang terlibat adalah akaun belian dan juga pemutang niaga. Akaun belian kita belum pernah buat. Jadi kita buka akaun belian yang baru sebab belum pernah buat. Buka akaun baru yang dinamakan sebagai belian dengan kod yang baru LA09. Pemutang niaga kita dah pernah buat. Kita rujuk balik akaun yang lama pemutang niaga iaitu berada di LA03. Kemudian kita sambungkan transaksi dia di bahagian bawah dia. Okey, kita sambung saja akaun seterusnya. Kita tengok pada akaun belian. Okey, pada tarikh sama biasa. Tarikh ada 31 bulan, 31 hari, 3 hari bulan. Kemudian kita pada butiran akaun belian. Kita buka akaun ledger belian tadi. Okey, tengok pada jurnal dia adalah bahagian debit 17,500. Debit, masukkan pada bahagian debit pada belian 17,500. Kemudian untuk akaun belian, couple dia siapa? Belian couple dia adalah pemutang niaga. Tuliskan sebagai pemutang niaga. Okey, seterusnya kita buat akaun untuk pemutang niaga. Buka pada akaun pemutang niaga. Okey, kita tak pada jurnal dia rekodkan pada bahagian kredit sebanyak RM17,500. Jadi pada bahagian kredit, tuliskan pada bahagian kredit ledger kita iaitu kredit RM17,500. Pada kita punya kolom untuk butiran, tuliskan nama couple dia iaitu belian sebanyak 17,500. Tuliskan pada bahagian butiran,
tuliskan nama dia iaitu berlian pada 31 hari bulan 8. Jangan lupa selepas itu kita tulis baki. Okey, kita kirakan baki dia. Maka selesailah untuk ledger arm kita yang kita ambil daripada JA04 berkaitan dengan belian kredit. Okey. Okey, seterusnya kita tengok macam mana merekod ledger arm yang kita ambil daripada JA05, Journal Arm JA050818. Alright. Okey, ini adalah Journal Arm JA050818 yang berkaitan dengan belian lain-lain. Okey, berkaitan dengan pemutang lain-lain. Okey. Kali ni selalu kalau couple ni kita kata couple ni berpasangan. Okey, lelaki dengan perempuan. Seorang lelaki dengan seorang perempuan. Okey. Tapi kali ni kita tengok dia ada 3 perabot, bil air, pemutang lain-lain. Okey. Kita andaikan perabot dengan air, kemudian dia kahwin dengan pemutang lain. So dia ada 3 akaun. Mana pemutang lain-lain dikahwin 2. Kenapa pemutang lain-lain kahwin 2? Kita tengok pemutang lain-lain bahagian kredit dia ada 1. Bahagian debit ada 2. So kredit ni suami, debit ni isteri. Suami kahwin 2 orang isteri. Siapa isteri dia? Perabot dengan bil air. Jadi pemutang lain-lain ni ada 2 couple dia. So macam mana nak record kalau boleh buatkan lebih daripada 1 couple. Okey, kita tengok macam mana nak record. Pertama macam biasa kita tengok akaun apa yang terlibat dalam journal arm kita iaitu akaun perabot, bil air dan juga akaun pemutang lain-lain. Akaun perabot dengan akaun bil air kita belum pernah buat. Maka kita buka akaun yang baru perabot iaitu LA10, buka akaun yang baru. Bil air LA11 kita belum pernah buat dan juga akaun pemutang lain-lain kita dah pernah buat. Jadi kita buka balik muka surat LA04 ni, kita tengok balik pemutang lain-lain. Jangan buka akaun baru untuk pemutang lain-lain. Kita pakai akaun yang memang dah ada. Okey, kita tengok yang pertama. Akaun perabot 1,900 bahagian debit. Kita rujuk pada akaun perabot bahagian debit 1,900. Maka kita rekodkan dia pada bahagian debit sebanyak 1,900. Okey. Okey, bahagian debit ini tadi kita tahu 1,900. Couple. Okey, kena ingat. Couple, kalau debit, couple dia mesti bahagian kredit. Okey. Jangan awak couplekan debit dengan debit. Contohnya, perabot, awak couplekan dengan bil air. So, kat sini perabot, debit 1,900. Awak letak kat sini bil air. Jangan. Ingat, couple dia mesti daripada ruangan yang berbeza. Kalau kita ambil perabot daripada debit, bermakna couple dia tidak boleh sama daripada debit. Couple dia mesti daripada kredit. Apa yang berada di kredit? Pemutang lain-lain. Bermakna kita rekodkan pemutang lain-lain. Kenapa kita tak boleh rekod daripada debit? Ibarat kalau kita kata debit ini adalah lelaki. Debit ini adalah perempuan. Kredit ini adalah lelaki. Okey. Jadi perempuan kahwin dengan lelaki. So couple dia mesti lelaki. Boleh tak perempuan couple dengan perempuan? Tak boleh. Jadi debit tak boleh dikouplekan dengan debit. Okey, perempuan tak boleh couple dengan perempuan, lelaki tidak boleh couple dengan lelaki. Awak kena ingat hukum dia, konsep dia. Debit tidak boleh dikouplekan dengan debit, tapi debit kena couplekan dengan dia kredit. Okey. Kalau apa yang berlaku salahlah hukum dia. Dari segi agama pun perempuan dengan perempuan tak boleh kahwin. Jadi lesbian jadi dia. Jadi dalam akaun pun sama juga, tak boleh, hukum ni jadi salah. Jadi akaun awak akan jadi salah. Alright, kita teruskan. Jadi kita dah record perabot tadi, debit, dia punya couple adalah pemutang lain-lain. Kemudian kita jumlahkan dia sebagai 1,900. Selesai buat perabot, kita buat untuk akaun bil air. Okey, bil air. Bil air kita rekodkan dia pada bahagian debit sebanyak RM95. Jadi pergi pada akaun bil air, buka pada debit buka pada debit RM95, tuliskan RM95. Kemudian couple dia, okey, couple dia tadi RM95 tadi bagi debit, couple dia mestilah daripada kredit iaitu pemutang lain. So kita tulis pemutang lain, tulis tarikh dan kirakan bakinya. Yang ketiga adalah akaun untuk pemutang lain. Okey, untuk pemutang lain. Okey, akaun untuk pemutang lain daripada bahagian kredit sebanyak 1,900. Kita tengok pada pemutang lain. Tuliskan pada bahagian kredit iaitu sebanyak 1,900
RM95. Dan couple dia, okey, kita tahu tadi date kredit adalah RM1,995. Couple dia ada dua bahagian debit. Okey. Jadi adakah kita kena tulis perabot dan bil air? Kita tak boleh tulis nama bini-bini dia, nama couple dia yang dua-dua. Kita tengok pada butiran dia, pada keterangan dia, belian lain pada bulan Ogos 2018. Bermakna ini adalah berkaitan belian kredit. So, kita tulis couple dia adalah belian kredit ataupun belian lain. Inilah nama couple dia. So, kita tengok pada butiran kita tulis apa, itulah yang kita tulis pada butiran. Jangan tulis nama couple dia. Sebab untuk yang bermadu, berkahwin lebih daripada 2 orang, berkahwin lebih daripada seorang, jangan tulis nama-nama mereka. Tulis nama pada kita punya butiran iaitu belian kredit sebanyak RM1,995. Kemudian kita kirakan baki dia. Alright. Okey, seterusnya kita tengok kepada cara merekod journal am, ledger am yang kita ambil daripada JA0608. Apa yang kita ambil ini adalah berkaitan dengan pulangan belian. Okey, berkaitan dengan pulangan belian yang melibatkan dua akaun sahaja. So simple. Sini senang je sebab akaun yang sama terlibat, dua akaun yang sahaja yang terlibat, couple, dua couple sahaja sepasang. Jadi tak ada masalah lah kita nak record. Okey, akaun yang terlibat adalah pemutang niaga. Okey, kita dah ada akaun sebelum ni dan juga pulangan belian, akaun baru. So kita kena buka akaun baru pemutang niaga. Sebelum ni adalah akaun LA03. So sama saja bawah dia. Pulangan belian kita belum pernah buat. Maknanya kita kena buka akaun baru iaitu pulangan belian LA12. Alright. Kemudian kita tengok tarikh dia, kita tulis je tarikh yang sama 31/8. Hari yang sama 31/8. Cikgu tak tulis tarikh pun. Ya, saya tak tulis tarikh sebab transaksi sebelum dia yang atas dia ada 31 hari bulan 8. Jadi kita rekodkan dekat bawah ni juga adalah tarikh 31 hari bulan 8. So kalau tarikh yang sama dengan transaksi yang atas, kita tak perlu tulis dua kali. Kalau nak tulis juga tidak ada masalah dan ianya tidak salah. Jadi terpulang pada kita sama ada nak tulis ataupun tak nak tulis. Boleh tulis, tak nak tulis pun tak ada masalah. Okey, kita tengok yang pertama adalah pemutang niaga. Kita buka akaun pemutang niaga macam biasa. Tengok bahagian debit 500. So, kita rekodkan pada bahagian debit sebanyak RM500. Kemudian kita tulis pada butiran couple dia. Pemutang niaga, siapa couple dia? Couple dia adalah pulangan belian. Jadi kita tuliskan pulangan belian pada couple dia. Alright. Seterusnya, selepas kita siapkan akaun pemutang niaga, kita record untuk pulangan belian. Okey, ini adalah akaun pulangan belian. Pulangan belian kalau kita tengok pada journal am, ianya direkodkan pada bahagian kredit. So kita ambil 500 pada bahagian kredit, tuliskan pada bahagian kredit sebanyak RM500. Couple untuk pulangan belian adalah pemutang niaga. Pada butiran tuliskan pemutang niaga. Dan tuliskan tarikh 31/8 dan jangan lupa kirakan baki terkini daripada setiap akaun kita tadi. Okey, selesailah untuk JA06. Kita tengok JA07. JA07 macam mana nak merekod ledger am yang kita ambil daripada Journal Am 07. Journal Am 07 adalah berkaitan dengan tunai bahagian penerimaan. Jadi kalau kita tengok ini pun melibatkan lebih daripada satu couple. Bank dia couple dengan dua orang iaitu penghutang dan juga tunai. Jadi ada 3 couple. Jadi kalau berkaitan dengan tunai penerimaan yang lebih daripada satu couple, kita tengok macam mana kita nak rekodkan dia. Macam biasa, pada ruangan tarikh yang kita nak rekod, tuliskan tarikh yang terkini 31 hari bulan 8, 31 hari bulan 8, 31 hari bulan 8. Kemudian kita tengok pada akaun yang pertama iaitu akaun bank. Kita dah pernah buat bank iaitu LA01. Penghutang pun kita dah pernah buat LA02. Tunai pun kita dah buat iaitu, tunai kita belum pernah buat. Dah buat belum? Okey, tunai kita dah pernah buat LA07. Jadi LA07 kita pakai je akaun-akaun yang kita dah pernah buat, sambung sahaja pada bahagian bawah dia. Jadi jangan buat
akaun yang baru. Sambung saja. Kita yang pertama adalah akaun bank. Okey, debit RM37,060. So, kita debitkan RM37,060. Kemudian couple dia, alamat debit 37, dia kahwin dua. So, couple dia tak boleh letak dua-dua nama. Apa kita nak letak couple dia? Letak dia sebagai penerimaan tunai. Kenapa penerimaan tunai? Kita tengok pada keterangan kita berkaitan dengan penerimaan daripada buku tunai. Jadi, pastikan awak tulis pada butiran iaitu penerimaan tunai penerimaan tunai. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Akaun kedua adalah akaun penghutang. Akaun penghutang adalah pada bahagian kredit 1250. Jadi pada bahagian kredit tuliskan 1250. Okey, couple dia adalah penghutang, couple dia adalah bank. So tuliskan nama couple dia iaitu bank sebanyak RM1,250. Okey. Kemudian yang ketiga adalah tunai RM35,810 daripada bahagian kredit. Ambil RM35,810 bahagian kredit pada buku tunai. Tuliskan bahagian yang sama iaitu kredit sebanyak RM35,810. Couple dia adalah mestilah daripada bahagian debit iaitu bank. Okey, tuliskan bank. Dan jangan lupa kita kirakan baki terkini daripada akaun kita. Bermakna siaplah jurnal am kita untuk penerimaan tunai. Okey. Seterusnya kita tengok cara nak merekod ledger am yang kita ambil daripada jurnal am JA08. Iaitu ini adalah daripada tunai pembayaran. Daripada tunai pembayaran. Okey, macam mana nak rekod? Maoi, banyaknya dia punya couple. Bank, bahagian kredit ada satu. Bahagian debit, banyaknya couple dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 couple. Bermakna kalau ada 7 couple, bermakna adalah 7 akaun yang terlibat. Akaun pertama, akaun pemutang, kita dah pernah, akaun pemutang niaga kita dah pernah buat. Akaun pemutang lain-lain dah ada. Akaun alat tulis, belanja pejabat, pos, akaun sewa, gaji. Okey. Daripada alat tulis sampai gaji ni belum ada. Itu kita kena buat yang baru nanti. Kemudian akaun bank. Kita tengok macam mana kalau couple banyak ni. Untuk buku tunai pembayaran, kita nak rekodkan dia macam mana. Kita tengok yang pertama. Pemutang niaga. Okey, buka akaun pemutang niaga. LA03 dah ada. Jadi kita tulis bahagian pemutang niaga, bahagian debit RM4,000. Tulis pada bahagian debit sebanyak RM4,000. Okey, bahagian debit. So couple dia mesti kredit. Couple dia kredit, okey dia ada seorang. So selamat. Couple dia siapa? Bank. So tuliskan bank kat sini. Alright. Kemudian pemutang yang lain-lain. Yang kedua pemutang lain-lain. Debit juga RM1,895. Bahagian debit. So kita tulis bahagian debit RM1,895. Butiran dia punya couple. Pasangan dia mestilah daripada bahagian kredit. Siapa pasangan bahagian kredit? Bank. Okey. So kita tuliskan dia sebagai bank. Right. Seterusnya kita tengok alat tulis, belanja pejabat, pos, akaun sewa dengan gaji. Semua ni kita tak pernah buat lagi. Maknanya kita kena buka akaun yang baru. Alat tulis, sambungkan LA13. Belanja pejabat LA14. Pos LA15. Akaun sewa LA6. LA16. Kemudian gaji, sambungkan LA17. Okey. Dan yang terakhir adalah bank. Bank kita dah pernah buat LA01. So kita sambung je daripada akaun yang lama. Okey, kita tengok akaun alat tulis. Alat tulis adalah bahagian debit RM80. Tuliskan bahagian debit RM80. Kemudian couple dia adalah bank. Kemudian buat pula untuk akaun belanja sebanyak 100. Adalah bahagian debit. Tuliskan belanja pada bahagian debit. Dan couple dia juga adalah bank. Akuran sewa, okey untuk pos ada sebanyak RM50 bahagian debit. Pos bahagian debit, tuliskan RM50. Pada butiran tulis bank. Couple dia adalah bank. Okey, untuk akuran sewa sebanyak RM2,000 bahagian debit. Untuk akaun akuran sewa bahagian debit, tuliskan RM2,000. Couple dia adalah bank. Okey, seterusnya adalah gaji. Gaji bahagian debit adalah RM1,500. Jadi gaji kita tuliskan pada bahagian debit sebanyak RM1,500 dan tulis couple dia adalah bank. Okey, couple dia adalah bank. Terusnya kita tengok pada bank. Okey, tengok pada akaun bank. Bank adalah daripada bahagian kredit. Okey,
Bahagian kredit RM9,625 sahaja. So, tuliskan pada bahagian kredit RM9,625. So, couple dia. Okey. Couple kredit, couple dia banyak bahagian debit. So, kalau couple dia banyak, butiran kita tak boleh tulis semua nama couple dia sebab banyak. Jadi, couple dia kita tulis pelbagai perbelanjaan. Okey. Pelbagai perbelanjaan ataupun awak tak nak tulis pelbagai perbelanjaan, awak boleh buat perbelanjaan tunai atau awak boleh letak pembayaran tunai. So ada 3 nama yang awak boleh tulis pada bahagian butiran ini. Yang pertama adalah pelbagai perbelanjaan, yang kedua adalah pembayaran tunai, yang ketiga adalah pembelanjaan tunai. So awak boleh pilih salah satu. So nama yang perlu awak letak pada butiran inilah nama yang awak perlu follow. Okey, selesai awak buat ini, pastikan awak letakkan baki-baki terkini pada setiap ledger am kita. Jangan lupa kira baki. Okey, yang terakhir adalah daripada JA09. Okey, JA09 berkaitan dengan akuan sewa. Daripada Journal Am 09, kita akan transfer kepada ledger am. Jadi kita tengok Journal Am kita ada 2 akaun, iaitu akaun sewa dan juga akuan sewa. Akaun sewa kita belum pernah buka lagi. Maknanya kita kena buka ledger untuk sewa iaitu LA18. Okey, kita akan buat LA18. Kemudian kita akan buka akaun untuk akaun akuan sewa. Akuan sewa kita dah pernah buka sebelum ni. Jadi kita refer pada LA16 untuk kita masukkan maklumat-maklumat yang terbaru. Okey, yang ni tak ada masalah untuk record sebab couple dia ada satu saja, pasangan dia ada satu saja, senang untuk kita record. Okey, kita tengok pada butiran sewa. Sewa maknanya kita akan tengok pada akaun sewa kita. Pada bahagian debit adalah sebanyak RM2,000. Bermakna kita tuliskan pada bahagian debit sebanyak RM2,000. Dan pada ruang butiran kita tulis couple dia. Couple dia adalah akuan sewa. Bermakna kita tulis akuan sewa. Okey, setelah itu kita tengok pada butiran pula untuk Journal Am. Butiran yang kedua adalah untuk akaun akuan sewa. Okey, pada akaun akuan sewa kita tengok akuan sewa dia adalah kredit sebanyak RM2,000. Tuliskan pada bahagian kredit sebanyak RM2,000. Okey, pada bahagian kredit sebanyak RM2,000 dan couple untuk akuan sewa adalah sewa. So tuliskan sewa. Dan yang terakhir jangan lupa kirakan baki terkini. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk Journal Am. Sekiranya ada sebarang permasalahan atau pertanyaan, just WhatsApp cikgu tanya, cikgu saya tak faham bab ini, saya tak faham bab itu. InsyaAllah cikgu akan bantu dan cikgu akan terangkan lebih terperinci supaya awak lebih faham nanti. Okey, untuk itu tamatlah kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum itu macam biasa kita ada tugasan yang perlu awak selesaikan. Okey, untuk pada kelas hari ini, siapkan tugasan ISMA. Okey, tugasan dia adalah pindahkan semua maklumat-maklumat daripada Journal Am yang kita dah buat sebelum ini dan buatlah dia dalam ledger am. Transfer ke ledger am. Nak transfer yang mana? Semua sekali. Daripada JA1 sampailah JA yang terakhir. Dan hantarkan kepada saya pada 17 Jun. Okey, 17 Jun dah lepas, saya typo. Hantarkan pada saya pada 27 Jun iaitu pada Ahad ini. Selewat-lewatnya pada Ahad ini 27 Jun sebelum jam 11 malam. Sebelum jam 11 malam. Okey, dan sebarang pertanyaan ataupun masalah just WhatsApp saya. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, jangan lupa untuk WhatsApp saya. Terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.